Dalam tajuk periodic table ini, kita ada berapa kumpulan? Group 1, Group 17, Group 18. Itu 3 kumpulan. Lepas tu kita belajar tentang satu color period 3 saja. Dan kita belajar tentang intermediate element atau unsur peralihan. Itu sahaja yang akan ditanya dalam periodic table. Yang lain-lain group 2 lah, group 13, kita tidak akan tanya sifat kimia dia. Cuma kita akan tanya apa kumpulan, apa color dan sebagainya. Boleh? Jadi kat situ kena jelas now group 18. Give the other names of group 18. Apa namanya? Kita bagikan sebagai noble gases. Ataupun gas adi. Kalau bahasa Melayu namanya gas adi. Adiwira. Adi itu maksud hebat lah. Kenapa hebat? Dia tidak akan bentuk apa-apa ikatan dengan unsur-unsur lain. Nanti kita lihat kenapa. Dia hanya sebagai monoatom, atom tunggal. Kalau kita lihat list down the first 3 element in group 18 and write the electron arrangement. Class. Ini jawapan dia. Apa dia? List down 3. Betul. Helium. Lepas tu neon ke argon dulu? Neon dulu. Neon. Dengan argon. Ini simbol Class. Dia suruh list down first. Tak kisah you boleh guna simbol, awak boleh guna awak boleh guna formula macam saya ni. Tapi kalau dia kata state the name, awak kena guna nama. Nyatakan, namakan tu awak kena guna nama. Dalam soalan kena jelas. Helium. Lepas tu dia kata write the electron arrangement. 2. 288. Ada soalan kat sini? Teacher, kenapa ni 2 ni tapi it's not located at group 2? Tell me. Ini apa namanya kelas? Duplet electron arrangement. This one octet electron arrangement. 288 octet electron arrangement. What is a duplet? Duplet is a maximum 2 for the first shell. Bila petala pertama penuh, 2, kita namakan sebagai duplet. And then the duplet and octet electron arrangement share the same characteristic. They are so stable. Sangat stable. No wonder even dia 2, we not located element helium at group 2. We located at group 18. Boleh tak? Siapa lagi yang ada duplet? Tak ada. Dia seorang saja, helium. Itu jelas Next, can element of group 18 react with other element? Apa jawapan dia? No ataupun cannot. Tak boleh. Explain why. Dia suruh explain why. Dekat sini ada pelajar dia buat cannot share, release and receive. Salah. Kenapa salah? Mesti ada perkataan atom. Ingat chemistry we deals with particles. Atom, ion, molecule. You kena state apa dia. So atom of group 18 do not share receive or release electron from another atom of element. Ini jawapannya lah. Atom of group 18 do not share, receive or release. Awak tengok dekat sini. Kena ada perkataan share, covalent. Ini refer kepada apa ni? Covalent. Receive, release. Ini sebenarnya refer kepada ionic. Yes. There are 2 type of compound. Covalent, ionic. Itu cerita dia. Boleh? Jadi atom of group 18 do not share, receive and release electron from another atom of element. Itu ceritanya lah. Jangan cakap dia monoatomic gases. Why? Because there are 18. Tak boleh. What is outstanding characteristic of
group 18. Apa dia punya sifat dia? Uninert. Okay. Jawapannya inert ataupun unreactive. Okay. Unreactive. Okay. Seterusnya. Write the electron arrangement for argon. Argon apa? Neon. Okay. Tadi kita ada helium, neon, argon. Argon. Tengok proton number dekat periodic table. Okay. Ada you tanya kan? Cikgu, nanti dalam kertas 2, kita bagi apa? Okey, saya bagi jadual perkala unsur. Jangan takut, jadual perkala unsur. Okey, jadi dalam jadual perkala unsur tu, tolong bukan ada nombor elektron, tak ada. Yang kita ada nuclear number dengan proton number. But, in neutral atom, when the number of proton 6, number of electron also 6. Nampak? Jangan salah faham. Okey, jadi kita dapat kat sini 2, 8, 8. Simple je. Okay, cikgu mana dapat? Ya, tengok. You dapat 10, 18 kan? Proton 18, elektron pun 18. Okey, seterusnya, draw a diagrammatic electron arrangement for argon atom. Memang argon tak ada ion lah. Jadi AR, buat satu bulatan. Hello, kena buat. Jangan letak elektron. Ini nukleus. Ini nukleus. Okey, Len. Okey, awak boleh buat pangkah. Okey, 2, 8. Okey. Satu kenapa kita buat dua-dua? Kita buat dua-dua supaya senang kira. Awak buat berterabur, susah nak kira. Okey, 2, 8, 8. Okey. Ni 2, 8, 8. Okey, dah cukup. 2, 8, 8. Okey, settle dah. Okey, draw react. Okey, ada masalah tak tentang group 18 ni? Jadi kalau saya tanya, why group 18 exists as inert? Why they are inert? You don't cakap because they are group 18, because they are noble gases. No. The answer should be atom of group 18 do not share, receive or release electron from another atom of element. Okay. Sebenarnya ada satu lagi point ada di atas ni saya lupa point yang kedua ni patutnya. Atom group 18 achieve apa? Yes, very good. Alamak, dah tak ada ruang. Okey, saya tulis kat bawah lah. Kasih nampak. Sebenarnya point ini kena kat bawah, dekat first lagi. Okey. Atom of group 18 achieve. Stable. Yes, stable. Duplet. Or. Okey, kenapa saya guna perkataan or? Sebab kalau N, maksudnya ada juga yang lain yang duplet. Sedangkan yang duplet hanya helium. Sebab tu atau. Or octet electron arrangement. Okey kelas. Susunan elektron ataupun electron arrangement. Octet electron arrangement. Okey, arrangement. Mesti dituliskan. Maksudnya awak tak boleh kata atom of group 18 achieve stable duplet. Full stop. Salah. Dia mesti achieve stable duplet electron arrangement. Octet electron arrangement. Electron arrangement tu mesti ada. Wajib kawan. Kembar. Boleh? Ni SPM. SPM ada teknik menjawab. Bila ada teknik menjawab, even betul tu duplet. Tapi tak lengkap, awak tidak akan diterima jawapannya. Itu masalah dalam SPM lah. Okay. That's why saya kena discuss dengan awak. Supaya awak faham benda ni. Okay, next. Kita lihat period 3. Okay, period 3 ni is one of the actually longest subtopic lah. Banyak benda kita belajar dalam period 3 ni. Okay, so list the element in period 3. Apa elemen yang ada dalam period 3? Okay, kita ada sodium, okay, magnesium dengan aluminium. Okay, betul. Jadi jawapannya itulah. Okay, give the definition of electronegativity. Okay, class. What is electronegativity? Okay, kejap saya tambahkan lagi. Okay, kalau kita perhatikan, okay, electronegativity kita lihat apa maksud electronegativity. Nota ni dah bagi dah dalam tu. Okay.
Apa Safi? Mana Safi? Sufi. Zuhi. Ada? Ada. Zuhi. Ada kan? Okey. Ada. Macam mana sisi ke tadi? Itulah biasalah spot check biasalah. Your mother spot check you. That's why. Yalah itu biasalah Okay. Jadi kelas electronegativity is a ability or tendency ability ataupun tendency of atom to attract okay, electron to their nucleus. Okay, bahasa Melayunya, kebolehan suatu atom, kecenderungan satu atom untuk menarik elektron kepada nukleusnya. Itu maksud electronegativity. Senang cerita kan? Siapa yang tinggi electronegativity dia, dia akan cenderung untuk jadi negative charge. Betul tak? Tapi kita tak nak cerita tentang to become negative charge. Pasal ada macam sodium, dia kurang apa orang kata tendency untuk tarik elektron. Adakah dia bila dia boleh tarik ke? Tak boleh tarik ah. Dia kena bebaskan, betul tak? No wonder kita ambil ayat ini. Dia general, tengah-tengah, semua lebih pakai. Okay, next. Itu adalah electronegativity. Okay, next. Describe the changes of electronegativity from left to the right. Okay, increase ke decrease? Increases. Dah cukup. Meningkat. Maksudnya from left to the right, electronegativity increases. Boleh? Okay, siapa tak faham? Cikgu, kenapa electronegativity increases? Siapa tak faham? Tak faham kau orang cakap. Okay, macam ni kita lihat. Tengok. Okay, kalau awak tak faham, dengan saya mudah awak kena faham. Lepas tu, awak boleh guna ayat awak sendiri untuk susun. Saya tak suruh kamu hafal ayat saya. Tapi awak tak faham apa yang kamu tulis. Saya tak nak macam tu. Okay, saya cerita kat sini. Okay, you tengok tak? Dekat sini sodium kita ada 11. Okay, lepas tu magnesium kita ada 12. Lepas tu aluminium kita ada 13. Okay, so kalau saya lukiskan, maksudnya dekat sini proton dia ada 11. Dekat sini, okay, dia makin kecil loh. Dia punya size, tak nak cerita size dulu. Kita cerita ni, proton 11. Ni proton 12. Yang sini adalah proton 13. Okay, so apa yang berlaku di sini adalah, dia punya proton bertambah, means positive charge in the nucleus, okay, will increase by 1 unit. Dia akan bertambah sebanyak 1 unit. Tetapi, number of shell that occupied by electron still same. How many? 2813, 2823, 2833, 3 semua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, apa berlaku? Electrostatic. Saya boleh guna perkataan electrostatic force. Okay, saya ulang Electrostatic force ni awak boleh pakai jika ada melibatkan positif dengan negatif charge. Cikgu, ada ke positif dengan negatif charge? Ada. Nukleus kita proton. Elektron kita negatif charge. Proton kita positif charge. Betul tak? Betul tak kelas? So, apa saja yang melibatkan positif dengan negatif charge, you boleh pakai perkataan electrostatic. Dia opposite. So, electrostatic charge, dia makin stronger. The force attraction, electrostatic charge dia between nucleus and electrovalence become stronger. So, dia boleh tarik electron to their nucleus. Faham tak? Kita dia kerana apa? Same number of shell that occupied by electron. Betul tak? Betul tak? Tapi kalau kata kita turun ke bawah. Kita lihat 281, 281, 281. Is it the number of shell that occupied by electron is same? No, it's increased. So that's why
what happen here? Okay, dia punya force of attraction atau electrostatic forces become weaker, not become stronger. Same like across like period become stronger. No wonder the size of atom also, okay, when you discuss, we discuss from left to the right become smaller. Itu cerita dia. Boleh tak? Jelas Jelas Okay, next. Okay. Lepas tu, sodium can react with oxygen if it is burned in air. Okay. Jadi, write the balanced chemical equation for the burning of sodium. Okay, ingat lagi tak saya buat? Ni dah buat ni. Iaitu sodium. Okay, ingat kelas? Jangan tulis Na+. Saya pun heran. Kenapa ni? You tahu tak? Na+ maksudnya 28. Kalau 28 mana boleh lagi bertindak balas dengan oksigen? Bertindak bijak. Mesti atom. 281. Tapi bukan satu atom. Bukan maksudnya Na itu satu atom. Tak, kita hanya wakilkan untuk satu unit lah. Tapi dalam sodium tu kalau you tengok satu ketul tu ada banyak atom-atom sodium. Faham tak saya tak? Tapi dia boleh wujud sebagai atom. Okey. Dalam buku tak cerita, cikgu kenapa dia boleh wujud sebagai atom? Saya tambah sikit. Kerana ada metallic bond. Ni dia tak macam non-metal tau. Non-metal, macam contoh klorin antara klorin dengan klorin lain tidak ada ikatan. No wonder klorin dengan klorin dia boleh react to each other to form klorin molecule. Faham tak? Ni dengan ni tak ada daya. Tapi kalau sodium, lithium, metal ada daya. Tahu kena faham? Apa daya dia? Daya ikatan logam. Boleh? Tapi untuk bukan logam, yes. Tak ada. Jangan salah faham. Atom tak ada. Okey, dengar okey, jangan salah faham Okey, very good. Tanya Jangan diam saja. Kalau awak diam saja, okey. Yes. Saya beritahu awak saya selalu ingatkan pada you all, saya kehadiran saya di sinilah saya merangsang, saya mengajar awak berfikir. Tetapi saya tidak boleh halang awak berfikir apa awak nak. It's up to you. You nak fikir apa, fikirlah. Saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab, saya akan cakap, saya tak tahu. Saya tak akan malu. Saya tak akan malu cakap tak tahu. Jangan memandai-mandai. Hari ini, orang, masalah orang hari ini Malaysia kan, dia tak tahu pun dia cakap tahu. Dia belagak ego. Saya senang saya tak tahu. Saya tak boleh memandai-mandai. Okey. Jadi saya lihat kat sini, klorin dengan klorin tidak ada ikatan. Okey, jadi dia pun bentuk apa? Molekul. Kenapa This one 287, this one 287. As I told you, in order to become stable, each of these chlorine atom will, this one less 1 electron, this one less. Dua-dua less. Share ke transfer? Yes, share. Ni logik. Kimia tidak ada benda yang magic. Logik lah, share lah. Okay, bila dia share, you tengok, dia share berapa banyak? Share dia kurang 1. Dia less 1. Dia share berapa banyak? 1, yes. Dia akan share macam ni tau. Okay, 1. Okay, 7 tolak 1. Berapa free? 6. 1, 2, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa saya guna cross dengan ni? Saya nak nampakkan beza ni. Okey, cuba kita kira. Ni klorin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 2, 8, 7. 288. Yang ini 288. Nampak tak? Yang ini yang kita namakan sebagai octet electron arrangement. Okey, lepas tu dia ni kan dah jadi molekul, baru you boleh cerita tentang daya van der Waals. So again, these van der Waals forces is a weak forces between molecule and molecule. It's not between atom and atom.
Because the sharing of electron that occurred between atom form molecule. That's why we call it van der Waals forces between molecules. Logik lah. Cikgu, kenapa tak boleh kita share cerita ni je? Hello? Kalau saya masukkan dia dalam satu bekas, balon ke apa, hidrogen tu takkan satu je. Betul tak? Takkan satu je. Takkan you cerita tentang sharing tu. Sebenarnya sharing ni ada nama dia. Namanya adalah covalent bond. Yes, namanya ikatan covalent. Tapi ikatan covalent is not responsible for melting and boiling point. No. It's not responsible. Pasal apa? Takkanlah satu, yang macam saya kata, takkanlah satu udara kita ni ada oksigen satu. Mati, aku dapat, kau dah tak ada. Jadi dia banyak kan? Antara oksigen-oksigen lain, itulah dia van der Waals forces. Okey, saya nak beritahu awak. Van der Waals forces juga, van der Waals, ejaan forces juga sama dengan intermolecular forces. Jangan heran kalau bahasa Inggeris dia guna perkataan intermolecular forces sama. Okey. Lepas tu perkataan apa tadi saya ajar? Covalent bond. Okey. Covalent bond. Okey. Kita namakan juga sebagai intramolecular forces. Okey, satu inter, satu intra. Intra ni dalaman. Macam ni you tengok ni. Dia kongsi antara klorin-klorin kan. Itu intramolecular forces. Kalau antara satu molekul dengan molekul lain, intermolecular forces. That's why you pergi Kuala Lumpur, ada satu bas namanya Intrakota. Apa maksud Intrakota? Awak takkan jumpa bas tu kat Johor Bahru. Intrakota hanya dalam kota Kuala Lumpur. Itu nama dia intra. Dia tak bagi inter. Sebab tu kalau you tengok, okay, kalau kita pergi dekat, apa, dia tulis perkataan interchange. Kalau interchange maksudnya, dia hubungkan tempat yang jauh-jauh tu. Itu you kena faham maksud inter dengan intra. Ada meaning. Boleh? Jelas Okay, next. Kita lihat. Okay, jadi sodium Sodium react dengan oksigen. Saya dah beritahu awak. Non-metal hati-hati. Sebabkan dia tak ada ikatan. Ikatan apa orang kata? Logam. Dia boleh wujud molekul. Jangan lupa tu. Jadi, bila awak nak tulis, awak nak tulis persamaan kimia, jadual perkala unsur kena tengok. Logam ke bukan logam? Logam atom, bukan logam molekul. Boleh? Boleh tapi ada satu lah, bukan logam yang tak wujud sebagai molekul, karbon. You punya pencil lead, takkanlah C2. Kalau C2 awak tak boleh tulis dia. Berpejal, biasanya karbon, atom. Boleh Okey. Jadi kita akan dapat apa kelas? Cas main peranan. Na+. Ni draft dulu, tengok. Saya tidak menghafal, saya draft dulu. O2 minus. Saya akan cross Na2O. Okey, baru saya tulis Na2O. Tengok. Soalan ini you kena faham. You bukannya main belasah tulis je semua. No, you kena buat dulu. Cross dia dulu. Okey, boleh? Okey. Dah buat tu, you tengok sini 2. You letak sini 2. 2 kali 2, 4. Tengok. Simple. Simple je. Saya tidak menghafalnya. Okey. Tapi nanti kita buat latihan, yang takut kita buat. Ini saya tunjukkan lah. Okey. State the type of oxide produced. Okey, ada 3. Saya dah beritahu awak. Oxide ada 3. Basic, M4 oxide dengan acidic oxide. So, dalam kes ni sebabkan dia logam, kita namakan sebagai basic oxide. What is a basic oxide? Oxide that can react with acid to produce salt and water. What is acidic oxide? Oxide that can react with basic to produce salt and water. Simple lah. Dia ni boleh react dengan acid. Acid boleh react dengan base. Betul tak? Tapi apa produk kita dapat? Salt and water. Okay, next. Metal oxide produced with dissolved in water. State the properties of solution produced and write the equation for this reaction. Okay. Saya nak tanya awak. Bila you letakkan air dalam mangkuk sudu tu, kan ada pepejal putih, ada punya hissing tak? Ada tak? Tak ada lagi, betul? Jangan ngada-ngada nak letak H2
Yang H2 kalau logam. Betul? Tapi kalau you dah bakar, you letak sedikit air, you letakkan litmus paper, dia akan jadi merah jadi biru, betul? Hissing sound tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Jadi you buat macam ni. Na2O react dengan H2O, tak ada hissing sound, maksudnya dia terus jadi alkali. Okey, ini base, ini alkali. Okey, jadi kita imbangkanlah. Ni dua, saya letak dua. Ni aqueous Physical state tak wajib. Cikgu, apa beza base dengan alkali? Apa beza base dengan alkali? Okey. Base ni macam ni sikit saya ambil. Okey, base ni ada dua. Okey, satu adalah dissolve in water. Okey, dissolve in water. Dissolve in water. Larut air. Yang inilah dia alkali. Okey. Okey, yang kedua pula do not dissolve in water. Okey, yang ini base lah. Do not dissolve. Okey, jadi saya boleh buat gambar ajar Venn matematik. Okey, saya boleh buat macam ni. Alkali, okey, dan kita ada base. Okey, apa ceritanya? All alkali is base. But not all bases is alkali. Okey. Untuk pengetahuan awak, yang boleh larut saja, base yang boleh larut, okey. Okey, kita ada dua je. Kita ada sodium oxide dengan potassium oxide. Ini saja yang larut. Magnesium oxide tak larut. Awak bakar awak punya formula empirik. Okey. Okey. Tengok Kalau awak tengok dalam kita punya ni, sodium hydroxide, kita boleh jumpa sodium hydroxide dengan potassium hydroxide itu je. Itu kali. Awak takkan jumpa magnesium hydroxide solution. Solid ada. Solution tak ada. Faham tak? Sebab dia tak larut. Boleh? Faham? Alkali ni apa? Base that dissolve in water. So ada dua saja. Kita ada sodium hydroxide. Sodium oxide react with water, we can get sodium hydroxide. Or potassium oxide that react with water to produce potassium hydroxide. So kalau saya tanya, sodium oxide ni apa? Base lah, base. Tapi kalau saya tanya, NaOH ni apa? Alkali, because dissolve in water. Tapi tak kira lah base ke alkali ke, it can react with acid to produce salt and water. Contoh saya ambil sodium oxide react dengan acid HCl. Kita dapat NaCl plus H2O. Nampak? Okey, saya ambil NaOH react dengan HCl, saya dapat NaCl plus H2O. Nampak? Ini salt. Jadi kita belajar, saya tak nak cerita dulu lah tajuk salt ni. Nanti kita belajar. Jadi ini apa ni? Ini alkali, ini adalah acid. Kan korang dah belajar neutralization. Ini neutralization lah. Boleh jelas. Okey. Sedikit cerita ekstra supaya kamu faham lah. Supaya kamu faham. Okey, next. Kita lihat. Okey. State the properties. Okey, saya dah buat. Okey, dah cerita dah. Properties apa? Alkaline. Maksudnya dia dissolve in water lah. Alkali tu maksud dissolve in water. Okey. Okey, lepas tu sulfur react with oxygen. It is burned in excess oxygen. Write a balanced chemical equation for this reaction. Okey, sulfur tu asalnya solid, betul? Okey, bila saja solid, kelas, bila saja solid, automatic apa dia punya ni? S. Solid memang atom. Takkanlah solid tu S2. S campurkan dengan oxygen gas O2 akan dapat SO2. Boleh? Okey, jelas? Dah,
Balance. Ni balance Okay, ni untuk B Okay, lepas tu dia kata 8 gram of sulfur burn in excess oxygen to produce sulfur dioxide. Find the volume of gas produced at room temperature. Okay. B. Oh, sorry. The sulfur dioxide will have acid or base properties. Acid. Kenapa? Because is a non-metal oxide. Saya ulang lagi sekali. Metal oxide basic. Non-metal oxide acidic. Boleh? Saya ulang lagi sekali. Logam oksida adalah base. Logam bukan logam oksida, berasid. Faham? Okay, saya ulang sekali. Okay, tak apa. Saya tunjukkan sini. Okay, katalah kamu ada jadual bekal unsur ni. Okay, mana satu bagian logam? Belah sini kan? Okay, saya tanya. Apa sifat oksida dia? Bukan logam tau. Sifat oksida dia. Okay, base. Okay, group 18 kita buang lah. Apa sifat oksida untuk bukan logam? Oksida dia bukan logam. Oksida. Okay. Acidic. Boleh? Ingat tak eksperimen yang saya tunjuk kat awak tu? Eksperimen tu penting Nak tunjukkan sifat acidic dengan basic. Saya ulang sekali. Macam mana kita tahu dia base? Can react. It can react with acid to produce salt and water. Salt tu apa? Solution. Aqueous. Dia larut air. Boleh? Okay, what is the acidic? Substance that can react with alkali to produce salt and water. That's why, saya tunjukkan yang magnesium oxide ni, saya masukkan acid, clear. Saya masukkan sodium hydroxide, tak clear, betul? Ingat lagi tak? Tapi ada satu oxide yang sangat unik. Dua-dua dia clear. Siapa adakah dia? Amphoteric oxide, iaitu satu saja aluminium oxide. Saya tunjuk depan awak. Dua-dua clear, betul? Boleh? Jelas tu saya harap saya buat eksperimen tu ada sebab. Nak awak ingat. Okey. Seterusnya kita lihat find the volume. Siapa boleh buat ni? Boleh? Mula apa kita buat? Okey, kita ambil S, dia nak apa? S dengan okey, saya tambahkan ni lah. Okey, kita ada S dengan ingat apa yang saya minta awak buat? E-moles. Ini kena ada. Ini mnemonic. Maksudnya nak dapat 3 markah kena ada. Dan lagi sekali saya mohon tolong buat. Jangan dengar. You dengar memang tak settle lah. Tapi kalau awak tak dengar, awak tak tahu buat. Tapi dah dengar, dah faham, kena buat. Boleh? Jangan tak buat. Jangan degil cakap saya. Buat. Balik rumah, tutup balik. Jalan kerja tu, awak buat. Sampai awak boleh jalan sendiri. Faham kan? Okey, yang pertama kena ada equation. Equation. Yang pertama kena ada equation. E itu adalah equation. Awak buat. S campur O2 dapat SO2. Cikgu, tak boleh buat. Habis. You tak boleh buat. Cikgu, macam mana nak tahu nak buat ni, cikgu? Awak kena tahu particles ni ada 3. Atom, ion, molekul. Betul tak? Atom apa? Logam. Molekul bukan logam. Ion ada logam dan bukan logam, betul? Ada logam dan bukan logam. Okey. Slow, tapi kena buat. Macam saya buat slow saya buat. Boleh? Okey, lepas tu kita ada mol. Okey, lagi sekali kita diagnose. Dia kata 8 gram sulfur. Mana satu sulfur? S. Letak kat bawah. Wait, lepas tu dia nak apa? Volume. Volume at room condition. Volume at room condition berapa? Okey. Jadi kita dah nampak
sulfur dengan sulfur dioxide. Kita cari mol siapa? Sulfur. Okey. Jadi, kita buat yang kedua, mol of sulfur. Cikgu, kenapa you cari sulfur, oksigen? Tak cari. Habis dia dah beri sulfur 8 gram. Oksigen kau nak cari macam mana? Dia tak beri. Otak, pakai. Boleh. Okey. Jadi, kita ada apa ni? Kelas. Ni apa namanya? Gram. Mass. Okey, ada mass. Nak dapat mol ke dalam. Bahagi ke darab? Bahagi. Boleh? Mana boleh darab? Kau dah lupa lah tu. Kan mol kat sini. Lepas tu, kita ada ke dalam atau keluar. Betul? Sekarang ni kau ada 8 gram. Kau nak dapatkan mol. Darab ke dalam ke keluar? Ke dalam kan? Ke dalam bahagi. Ingat tu je. Cikgu, kenapa you tak pakai formula? Formula susah lah. Formula ni nanti, kadang-kadang dia nak number of particles. Itu yang susah tu. Dia boleh tukar sana, tukar sini. Betul tak? Kalau macam ni kan, mass pergi ke mol, bahagi. Mol nak pergi ke number of particles, keluar, darab. You takkan confuse punya. Cikgu, habis tu saya masih, kau tak buat latihan tu je. Masih kurang latihan. Maksudnya sedari. Awak kalau masih teragak-agak lagi, tak macam saya, awak kurang latihan. Kerja kuat lagi. Saya beritahu awak, masa depan awak bermula pada hari ini. Okay? Kalau awak bekerja keras, awak akan senang nanti 20 tahun, 30 tahun lagi. Saya sorry to say saya cakap orang yang berilmu ni, you letaklah kat mana? Dicampak ke laut jadi pulau. Maksudnya, you tak kisah bagaimana you pergi pun orang suka. Pasal awak ada banyak knowledge. Awak seorang yang produktif. Tapi kalau awak tak sekolah tinggi, tu yang minta maaf cakap. Macam orang-orang Rohingya, orang-orang yang datang, orang suka, tak suka. Pasal apa? Dia kurang ilmu. Duduk kat negara pun, minta maaf cakap lah. Menyemak negara tu. Faham tak? Kalau awak yang datang tu, orang yang tahu ni, sekejap saja warga negara tu boleh dapat. Saya beritahu Cikgu Azhar. Tahu ke Cikgu Azhar? Azhar ni, dia universiti. Dia kahwin orang Singapura. Dia ceritakan saya, nak dapat PR permanent resident 3 bulan ni, Cikgu Azhar mohon. Macam mana dia dapat? Dia bawa CJ Universiti Melaya. Dia dah degree, dia dah graduated daripada Universiti Melaya. Okay, dia kahwin dengan isteri dia, wife dia, orang Singapura. 3 bulan saja cara dapat permanent resident. Cepat tu Cikgu Azhar pakai kereta Singapura tu. Dia duduk Singapura tu. Okay, ada satu Chinese kahwin dengan satu orang Vietnam. Isteri dia sampai 6 tahun masih tak dapat PR. Kenapa? Isteri orang Chinese itu Chinese Singapura. Isteri dia tak ada apa-apa sijil. Dan kerajaan Singapura keberatan nak terima dia. Ini bukan cerita colour. You faham tak? It's not about colour. Jangan fikir, Singapura tu dia Chinese. No. Kalau saya fikir, saya jadi pemerintah, fikir kerana ini orang ni Chinese, you bodoh lah. Bukan semua orang Chinese semua pandai. Ada juga yang tak pandai. Betul tak? Ini bukan cerita colour. Kalau you orang yang ada pendidikan akan diterima di mana-mana negara. Amerika, Australia, Eropah, tak ada masalah. Okay, next. Ni sedikit lah motivasi untuk awak. Okay. Apa tadi? Dah lupa. Sulfur tadi. Okay. Jadi jangan lupa Jadi awak tukar mass, mol sama dengan 8 bagi 32 gram per mol. Okay, hati-hati. Ini ada negatif. Gram-gram habis, dia jadi positif. Okay, jadi 8 bagi 32 berapa? 0.25 mol. Okay, dah dapat. Okay, mol. Okay, R ni. R ini nombor 3 adalah ratio. Okay, ratio ni awak kena tunjuk ratio dua-dua. Ratio pertama adalah from the chemical equation. Okay, ratio pertama adalah from chemical equation. Siapa dengan siapa? Sulfur dengan sulfur dioxide. Betul? Awak tulis je direct.
1 mol sulfur. Jangan lupa 1 mol ni. Nisbahkan dengan 1 mol sulfur dioxide. Boleh? Okey, kemudian tu you dapat yang semasa punya. Masukkan ikut. Okey, 0.25 mol sulfur. Okey, tengok atas. 1 dapat 1. 0.25 sulfur akan dapat 0.25 mol sulfur dioxide. Sangat mudah. Ratio ikut atas je. Lagi sekali kalau chemical equation awak salah, you habis. Akan salah juga. Then next, kita lihat kita ada S. Kita ada S iaitu kita ada soft. Nombor 4, soft. Okey, lagi sekali. Kita nak apa ni? Kita ada mol, kita nak volume. Okey, keluar. Darab ke bagi? Keluar. Darab. Darab dengan, okey. Yes. Jadi buat dengan proper Jadi volume of SO2 at room condition. Room condition is equal 0.25 times 24. Kalau nak tengok unit dia macam ni. Mol times 24 dm cube per mol. Dm cube per mol. So, ia akan dapat mol. Okay, cancel. Jadi 0.25. Okay, darabkan dengan 24. Saya akan dapat 6 dm cube. Tak perlu tukar kepada cm cube. Tak payah. Kadang tukar salah. Buat apa? Okay. Inilah dia. Faham tak? Bagus. Awak dengar dulu. Fahamkan step dia. Dan nanti next time buat. Boleh? Simple saya gunakan e-moles. Okay, biasa markah kat mana Pelajar? Markah kat sini. 1. Okay, 2, 3. Okay, kadang-kadang dia ambil kat sini. Dia ambil kat sini. Kadang-kadang markah dia. Ikut suka hati lah. Tapi sini step ni kalau you dapat tunjuk, memang inilah markah penuh. Boleh? Okay, calculation keluar Hati-hati calculation keluar. Okay, next. Kita lihat. State the changes of atomic radius of atom size. Become atom, size of atom become size of atom become smaller ke bigger? Become smaller. Betul. Become smaller. Okay. Kenapa become smaller? Explain your answer. Okay. Ada point dia. Point pertama. Okay. Number. Okay, saya tu number of proton and electron increases by 1 unit. Betul tak? Fahamkan? Number of proton and electron is increases by 1 unit. Betul? 11, 12, 13, 1. Okay. Dan apa kita nak sebut? But. Ni penting. But number of shell that occupied by electron remain unchanged. Setuju tak dengan saya? Tetapi bilangan petala yang terisi elektron tidak berubah. Kekal tidak berubah. 281, 3. 282, 3. 283, 3. Betul? Number of shell tu. Okey. So, apa berlaku di situ? Seterusnya. Positive charge. Kita tulis. Positive charge. In the nucleus. Become. Okay. Positive charge in the nucleus increases. Positive charge. Positive charge ni refer pada siapa? Proton lah. Betul tak? Kan? Yalah. Positive charge in the nucleus increase and make force of attraction between nucleus and electron valence become
stronger. Faham tak? Jelas? Okay, positive charge, okay, in the nucleus increases and make force of attraction between nucleus and electron valence become stronger. Tapi ingat dia hanya jika stronger kalau awak ada nyatakan number of shell to remain unchanged. Jadi number of shell remain unchanged tu wajib letak. Okay, okay, lagi. Yes. Okay. Charge positif dalam nukleus tu meningkat dan menyebabkan daya tarikan di antara nukleus dan elektron valence menjadi kuat. Ya. Yeah. Okay. Okay, ini ayat terakhir. Nucleus can pull electron valence electron to come closer and thus make size of atom become smaller. Okay, saya ulang balik. Nukleus boleh menarik electron valence menjadi rapat dan menyebabkan size of atom become smaller. Faham? Ayat saya tengok, saya tak tengok buku. Cikgu hebatlah tak tengok hafal. Saya tak hafal. Kenapa saya tak hafal? Saya kata, okay, katalah esok awak tanya kan. Mungkin susunan ayat saya lain. Tapi cerita sama. Awak faham tak? Itu tandanya awak tak hafal. Kalau hafal, macam awak buat awak hafal buku, dan awak keluarkan balik, keluarkan. Itu hafal. Boleh? Itu jelas Okey, dah. Okey, next. Kita lihat. One of the element in periodic table will produce oxide with both acid and base properties. Name this oxide. Okey, apa nama oxide ni? M4 ferric oxide. Okey, nama kan? Nama dikata nama Boleh tak awak letak Al2O3? Salah ya? Nama tak boleh guna simbol. Nama apa nak tulis? Yes, aluminium oxide. Okey, ni betul. Jadi hati-hati. Kalau dia nak nama, awak kena bagi nama. Jelas? Simple je. Okey. Yang seterusnya, intermediate element. Intermediate element have 4 special properties. Apa dia special properties ni? Apa tu oxidation? Banyak. Can form more than one oxidation number. Okay. Nombor 1 Ni jangan pula kau kata can conduct electricity. Memang boleh dia conduct electricity. Tapi itu bukan special. Special logam lain pun boleh conduct electricity. Special ni maksudnya logam peralihan saja yang ada. Logam-logam lain tak ada. Itu nama special. Boleh? Okay, apa yang special? Okay. Can act as catalyst. Boleh bertindak sebagai mangkin. Tahu tak mangkin? Mangkin ni mempercepatkan kadar tindak balas. Okay. Kalau awak letak tanpa mangkin, lambat dia keluar berapa gas tu slow Tapi awak letak satu manganis tu, letakkan manganis oxide salah satu dia. Cepat je. Itu mangkin. Okey, nombor 1 Nombor 2. Can form more than one oxidation number. Okey cikgu. Oxidation number tu apa? Okey, kita ada iron 2. Positive 2. Oxidation number dia. Kita ada iron 3. Positive 3 dia punya. Okey, oxidation number dia. Maksudnya, ada wujud iron 2, ada wujud iron 3. Dichromate pun ada iron dichromate. Positif 6. Ada manganit 7. Dia macam-macam Dia satu je. Tapi, okey, kita tengok magnesium. Magnesium hanya boleh bentuk magnesium ion. Mg2+.
Tak ada Mg3+. Tak ada Mg+, tak ada. Kenapa? Mg, magnesium, bukan transition element. Dia berada pada kumpulan 2. Macam saya tanya awak, sodium, boleh tak sodium tu Na+? Tak boleh, tak boleh. Pasal valence elektron dia 1. Tapi kalau untuk yang 10 tu, unsur peralihan berada kat sini yang first row ni ada 10. Ada boleh bentuk lebih daripada 1 nombor pengoksidan. Yang ketiga apa? Can form colored ion ataupun compound. Ni kena jaga. Jangan pula awak tulis can form colored metal. Oi, besi ni yang ni. Saya ambil besi ni, awak ambil kertas pasir, awak gosok, awak akan dapat shiny and silvery surface. Habis tu yang colored ion tu, yang colored tu apa? Ion. Awak hanya akan dapat kali hijau kalau you ada iron 2 sulfate. Warna brown kalau iron 3 sulfate. Hati-hati. Ayat kena tulis tu kena jaga. Jadi ion saya terima, compound saya terima. Tapi kalau dia kata can form colored metal, saya tak terima. Salah. Boleh membentuk ion berwarna. Untuk pengetahuan awak, kalau air ni karat, warnanya brown. Tapi tak ada karat. Maksudnya tak ada. Tapi jangan cakap pula tak ada ferrum 3 kat. Sebenarnya ada Untuk pengetahuan awak, ada. Tapi tak banyak lah. Sikit. Kita ni sentiasa makan logam tau. Yes, hari-hari kita makan logam. Hari-hari kita makan iron. Iron 3. Cikgu, takkanlah kita, bukanlah iron 3 ni. Balik-balik mak kau bagi, ni makan. Sedap tau. Ni untuk darah. Tak. Dia dalam makanan kita. Dalam makanan kita kena consume iron 3. Tengok. Betapa hebatnya ciptaan Tuhan ni. Alam ni, kita yang dah satu benda dengan alam, tapi we are the fucking idiot. Pasal apa? Yes, saya cakap dengan awak. You biarkan limau, gajah yang ganas tu. Kalau 1000 tahun, macam ni alam kita. 1000 tahun dia tak kacau. Cantik, haiwan jaga. Tak ada buang sampah, tak ada. Tapi bagi manusia, kau tengok, jadi dekat sungai, jadi kat sini. Konon-konon kita pijak. Kita ni kadang-kadang menakutkan. Saya pagi tadi saya tengok satu video tau tentang simpanan senjata nuklear. You tahu tak, senjata nuklear yang ada beribu-ribu tau. Saya terfikir kalaulah Trump tu dia pass out ke, dia minum ke, lepas tu dia pagi-pagi dia bangun, dia tekan je, kebabur. Saya berdoa lah, harap Trump selalu waras. Donald Trump tu Yes, you tahu tak, dia ada button mereka dia ada briefcase, dia button merah tu, dia tekan, semua misil akan keluar dan kita akan jadi macam Terminator lah. Yang habis semua. Dan dahsyat tau. Bom yang terhasil tu. Menakutkan lah manusia ni. Takut lah. Oxidation number. Macam ferrum, kalau you nampak 2 positif 2. Kalau you nampak ferrum 3 positif 3. Boleh membentuk lebih daripada 1 nombor pengoksidan. Boleh membentuk lebih daripada 1 nombor pengoksidan. Okey, satu lagi. Can form complex ion. Okey. Boleh membentuk ion kompleks. Apa contoh? Manganese ion. Itu kompleks tu. MnO4 negatif. Okey. Cr2O7 2-. Itu dichromate ion. Okey. Itu 4. Special characteristic. Okey. Ni. Ni. Manganese ion, dichromate ion. Yes. Kompleks ion lah. Ion kompleks. Boleh membentuk ion kompleks. Okey. Seterusnya. Dia kata, state the oxidation number of ion in each of these question. Okey, awak tengok macam mana kita tahu nampak tak? Kita uraikan dia. Fe 2 plus SO 2 minus. Jadi ini apa ni? Oxidation number dia apa?
positif 2. Cikgu, ini 2 positif, charge. Positif 2, oxidation number. Cikgu, apa beza charge dengan oxidation number? Oxidation number tu apa? Nanti, tunggu tahun depan. Sebab kita akan belajar tajuk redox. Boleh? Sabar. Cikgu, tak sabar cikgu ajar hari ni. Kau tak balik? Kau nak balik? Belum ambil lagi. Kau duduk. Jadi kimia ni kena sabar. Kadang-kadang excited sangat kan. Okey. Ini apa dalam dia? Dalam dia ada Fe 3 plus dengan Cl minus, betul? Okey, dalam ni ada positive 3. Oxidation number-nya positive 3. Senang tak? Oxidation number ikut charge. Okey, contoh setiap ion ada. Okey, kalau Fe dia tak ada apa-apa kan? 0. Oxidation number-nya 0. Tapi kalau kata Fe 2 plus, oxidation number-nya positif 2. Kalau Cl minus cikgu chloride. Yes, very good tu. Aku tak ajar pun. Konsep sama. Oh, ada oxidation number. Tu lah. Tapi kalau saya dah ajar, dah jadi redox. Nanti sabar. Dia mudah je. Okey. Lepas tu, B. State the color of this ion. Apa warna dia? Ini warnanya green, hijau. Ferrum 3, warna darah awak, brown. Okey. State the properties of intermediate element other than the properties. Ini can more. Okey, jawapannya macam ni tau. A apa? Can form more than one oxidation number. B can form colored ion. C tu apa? Yang dua lagi apa tadi kita bincang? Okey, can act as catalyst dengan can form complex ion. Kau faham tak soalan ni? Kau faham tak soalan ni? Dia kata state the properties of intermediate element other than properties mentioned in question A and B. A dengan B adalah cerita tentang can form more than one oxidation number, betul? Okey, B pula cerita C pula A dengan B. Yang A can more than one oxidation number. Yang B can form colored ion, betul? Apa yang ketiga? Can act as catalyst. Dengan yang keempat, can form complex ion. Okey, saya rasa